Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, kali ini saya akan mereaksi satu video dari kuliah online. Saya baru subscribe channel ini. Ada judul yang cukup menarik di sini, yaitu Kehebatan Bangsa Melayu berkait dengan Palestina. Cukup menarik karena judulnya ini membuat saya menjadi penasaran guys. Ada apa sebenarnya di balik video ini guys? Tanpa banyak basa-basi, kita langsung lihat aja seperti apa videonya. Kita sebut hebat sangat ke Melayu. Tak menang-menang pun. Patugi kalah. Kita kalah balik. Patugi kalah. Sampai Patugi tak tahan. Akhirnya serah pada Belanda. Kan? Belanda tak tahan. Serah pada British. British kata orang Melayu tak nak diajak gaduh. Tak boleh nak diajak lawan betul-betul. Jadi dia gunakan cara penipuan. Cerita mengenai Palestin dan juga orang Melayu antara yang awal respon. Mana orang Nusantara, Melayu dan Jawa ni antara awal respon. Nama Malaysia di highlight tau dekat TV Israel. Wallahu alam bisawab. Tapi Nabi SAW menyatakan akhir zaman. Antara yang akan menyemarakkan kebangkitan Islam. Panji-panji daripada sebelah timur. Maka tak mustahil. Mana kebangkitan tu daripada sini betul lah. Oh ini cuplikan guys, cuplikannya. Jangan lupa kalian subscribe guys. Ini bab yang kedua bab pada ilmu malam ya. ini, iaitu hubungan orang Melayu dengan Masjid Aqsa. Kita Dengan Masjid Al-Aqsa. Spesifik lagi, iaitu orang Melayu dengan Masjid Aqsa. Dulu ada dua tanah, satu tanah Melayu, satu tanah Jawa. Tanah Melayu ni Sumatera semua tanah Melayu, semenanjung tanah Melayu sampai ke Champa dan Kepulauan Melayu itu tanah Melayu. Perjanjian Anglo-British pada 1824 yang pisahkan tanah Melayu Sumatera dengan semenanjung tanah Melayu. Dan akhirnya Sumatera jadi Indonesia dan tanah Melayu jadi Indonesia lah. Maknanya itu tanah Melayu. Tanah Jawa adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan kepulauan-kepulauan Jawa. Dalam peta-peta lama dipanggil Malay Archipelago dengan Jawa Archipelago. Dia dua. Dan ketika kerajaan Majapahit ni kerajaan Jawa, dia ada catatan dalam catatan dia, iaitu Negara Kartagama. Negara Kartagama. Ditulis hubungan kerajaan Majapahit Jawa dengan kerajaan-kerajaan Melayu. Maknanya kerajaan Melayu Sumatera, kerajaan Melayu Semenanjung, dan juga kerajaan Melayu Kepulauan Melayu. Jadi ada dua tanah sini. Jadi bila sebut orang Nusantara, dua tanah ni. Umumnya lah. Umumnya maknanya orang Melayu, tanah Melayu dan tanah Jawa. Umum dia. Okay. Jadi orang Nusantara, kita cerita kalau Malaysia ni semua Melayu lah. Masa Jawa Melayu sama je Antuah kata dia, takkan Melayu hilang di dunia. Tapi perkataan tu ada sambungan dia, tapi ramai yang tak tahu. Ini nih. Takkan Melayu hilang di dunia selagi Jawa ada di belakang. Persis seperti ini guys ya, apa? Kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa hamba dirikan. Itu yang saya sering terngiang-ngiang guys. Seperti kala itu ya. Jadi ada erat kaitannya memang kemelayuan ini dengan Jawa guys. Jadi sambungan itu kan. Ya, ternyata ada sambungannya ya. Kota Melaka kan kerajaan Demak daripada Jawa kan tolong. Betul. Sampai Sultan Demak, Sultan Pati Yunus syahid dekat Melaka. Sampai ada bidalan pantun ya. Pembayang pantun, jika roboh Kota Melaka, papan di Jawa kami surungkan. Jika sungguh bagai dikata, jiwa dan raga kami korbankan. Dan terbukti Sultan Pati Yunus syahid dekat Melaka ni melawan Portugis. Baru tahu aku guys, sumpah. Jadi kita sebut hebat sangat ke Melayu, tak menang-menang pun. Jangan kita tengok yang itu sebenarnya bukan tak menang ke menang. Portugis kalah, kita kalah balik. Portugis kalah sampai Portugis tak tahan, akhirnya serah pada Belanda. Portugis pun tak tahan aku Melayu ni, serah pada Belanda. Belanda tak tahan, serah pada British. British kata orang Melayu tak nak diajak gaduh.
Tak boleh nak diajak lawan betul-betul. Jadi dia gunakan cara penipuan. Ini guys ya, yang memang pintarnya orang Inggris ini kan kayak istilah-istilahnya kayak mengadu domba kayak gitu. Dia merongrong, merusak tuh dari dalam, bukan dari secara verbal gitu, secara melawan langsung enggak. Jadi dia memiliki apa sih, kayaknya kayak seperti udang di balik batu kayak gitu-gitu dah. Jadi misi-misi tertentu yang memang secara halus memang sepertinya bersahabat, memang sepertinya bagus, padahal enggak guys. British macam dia gunakan cara, kan terkenal dengan pecah perintah itu. Kan? Okey. Cerita mengenai Palestin dan juga orang Melayu antara yang awal respon. Mana orang Nusantara, Melayu dan Jawa, antara awal respon. Saya pernah satu hari perang di Gaza, dekat TV Israel yang banyak bantu Gaza adalah Eropah, mana Islam Eropah dan Malaysia. Nama Malaysia di highlight tau dekat TV Israel. Ini hati-hati nih, hati-hati. Orang kita ni antara orang yang awal respon juga. Kalau kita tengok pada 1930 waktu tu dia ada Kesatuan Melayu Jawi. Melayu Jawi ni merujuk kepada Melayu Nusantara. Okey. Melayu Jawi. Itu ada orang Melayu, ada orang Jawa. Jadi menghadiri 1930 mereka menghadiri persidangan di Jerusalem mengenai berkaitan dengan hal ehwal Islam. Khalifah tumbang kan 1924. 1930 tu persidangan di Jerusalem. Orang Melayu kita daripada tanah Jawa, Kahar Muzakir. Daripada tanah Melayu ada satu maknanya Abu Bakar Asy'ari. Abu Bakar Asy'ari ni presiden Persatuan Melayu Jawi. Abu Bakar Asy'ari. Maknanya sama-sama ada di Jerusalem sana. Tuan-tuan, tahun depan 1924 cukup 100 tahun untuk Khalifah tumbang. Ada banyak ijtihad ulama mengenai itu. Saya tak bincang pada kelas kali ini. Cukup 100 tahun. Tahun 2024 tahun depan. 1920. Di mana 2024. 2024 tahun depan. 100 tahun. 1924 Khalifah tumbang, 1930 mereka buat persidangan di Jerusalem. Dan orang Melayu ada di sana. Baik. Rupanya orang Melayu 1930 sebelum wujud Malaysia, sebelum wujud Indonesia telah bersama-sama berada di Jerusalem. Ya benar. Tak lama selepas Khalifah tumbang dekat Turki. Kan? Maknanya lama dah rupanya hubungan orang Melayu dan maknanya dan tahun-tahun berikut. Kita pergi ke belakang lagi. Catatan seterusnya mengenai orang Melayu dan juga Palestin ni iaitu daripada satu orang pendakwah bernama Syekh Ja'far Sadiq. Syekh Ja'far Sadiq ini dia digelar sebagai Sunan Kudus. Jadi pengislaman tanah Jawa dipimpin oleh 9 orang sunan. Salah seorangnya Sunan Kudus. Sunan Kudus tu gelaran. Nama dia Syekh Ja'far Sadiq. Meninggal pada kurun ke-16. Meninggal 1550 kurang lebih. Jadi dia, kenapa dia digelar sebagai Sunan Kudus? Dia antara orang yang bawa orang Melayu kita pergi ke Al-Aqsa sana. Sebelum pergi Mekah Madinah lah. Dan rumah dia, sekolah dia dan madrasahnya batu diasaskan daripada batu Masjid Aqsa. Daripada batu Masjid Aqsa tu diasaskan rumah dia, sekolah dia dan juga madrasah. Itu Sunan Kudus. Maknanya kurun ke-15 lagi kita dah ke sana. Ya berarti memang kalau masa-masa Sunan atau Wali itu kan belum ada Indonesia, belum ada Malaysia guys ya. Semua mengatasnamakan Nusantara gitu kan. Tapi kita tak tahu sejarah kita. Sebab apa? 1511 ketika Melaka tumbang, buku-buku Melayu ni habis diangkut bawa. Kita tak tahu sejarah kita. Kita tahu sejarah kita orientalis yang tulis. Untuk kita percaya. Ada lebih 20,000 manuskrip kita ada kat luar. Saya selalu cerita. Saya pernah jumpa 13 manuskrip dekat St. Petersburg di Rusia. Saya pernah menjadi pesyarat jemputan di Rusia. Pada 2009, saya pernah jadi pesyarat jemputan di Rusia. Di sana ada 13 manuskrip termasuk undang-undang bertulis bangsa kita Melayu yang sebelum kedatangan Islam. Apa kata orientalis? Dia kata orang Melayu ni orang yang tak ada undang-undang bertulis. Ini bangsa yang lemah. Jadi undang dia undang-undang adat. Islam datang baru ada undang-undang bertulis. Saya jumpa undang-undang bertulis bangsa kita Melayu di sana. Ada 100 muka surat lebih.
Tentang dari Google, Ustaz Amin manuskrip dari Rusia. Saya pernah kongsikan benda itu. Ustaz Amin manuskrip dari menarik nih. Menarik. Jangan sekarang, nanti. Manuskrip dari Rusia. Ustaz Amin, saya kongsikan. Waktu itu zaman blog, saya kongsi dekat blog saya. Saya jumpa manuskrip undang-undang. Kalau anda kata bangsa itu dah ada undang-undang bertulis, undang-undang tu tahun 300 Masihi tau. 300 Masihi, Barat Tengah tak ada apa-apa lagi. Waktu tu baru kerajaan Konstantinopel baru pecah. Rom Timur dengan Rom Barat baru pecah. Kita dah ada undang-undang bertulis. Kita dah ada undang-undang kita bertulis. Kan? Tapi kita tak tahu kenapa kita tak tahu. Buku kita diangkut. Abad ketiga berarti ya, 300 Masihi. 15 ada catatan Sunan Kudus. Kita pergi ke belakang lagi. Tuan-tuan sekalian, ke belakang lagi iaitu zaman Perang Salib. Perang Salib ni berlaku pada 1200 Jerusalem tumpang kepada tentera Salib pada 1089 Masihi. 1089 Masihi, tentera Salib daripada Eropah datang bunuh seluruh orang Islam yang berada di Jerusalem. Ya, betul. Sampai sejarah menyaksikan darah tu sampai atas buku lali. Kita ni orang biasa, darah kita ni ada lebih kurang 4 ke 5 liter ataupun 8 pint, berkurang macam tu kan. Berkurang macam tu kan. Kalau 70,000 orang kali 4 liter, berapa banyak yang ada? Cuba tuan-tuan buat kali kan. Berapa banyak liter yang mengalir dekat Jerusalem, terutama Baitul Maqdis. Dia tukar Masjid Kibli ini dengan nama Church of Solomon. Church Solomon. Yang sini Church of Dumi. Church of Dumi. Itu yang sekarang orang panggil Dome of Rock. Dome of Rock itu berasal daripada tentera Salib panggil. Jadi maknanya orang Yahudi anggap sini tempat dia, sebab daripada dia dekat batu tergantung tu adalah batu yang paling suci bagi orang Yahudi. Sini. Dia panggil Holy Holies. Maknanya terlalu suci lah bagi dia. Holy Holies. Dekat batu tergantung tu. Dia tukar nama. Masjid Marwani ni tempat jadi stable kuda. Kuda-kuda diletakkan namanya. Masjid bawah tanah kat sini, Masjid Marwani. Sebab dia tak dikena-mena Masjid Aqsa, jadi dihina Masjid Aqsa ni. 1089 Masihi. Kemudian tuan-tuan sekalian, ada satu orang panglima Islam namanya Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki. Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki. Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki. Saya tahu kisahnya. Kita sangat berterima kasih dengan dia sebab dia adalah orang yang menyelamatkan jasad Nabi daripada dicuri oleh orang Yahudi daripada Maghribi. Tuan-tuan pernah dengar tak? Pernah dengar tak? Dua orang Yahudi daripada Maghribi menyamar jadi orang alim sangat pada tahun 1150 Masihi. Jadi Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki tu waktu tu tengah perang salib ni. Perang salib. Jadi kemudian dia satu hari tu Nabi datang kat mimpi dia. Nabi kata, tengok aku daripada dua orang ini. 3 kali bangun jaga mimpi lagi. Jadi dia kata kat panglima dia, apa halnya? Tak tahulah tuan, jom kita pergi Madinah lah. Sama nak senang faham, daripada Bangkok tu turun ke Kedah, nak senang faham. Bukan daripada Bangkok tau, ni nak senang faham. Dari Jerusalem tu pergi ke Madinah. Jaraknya sampai mungkin pun tak tahu apa benda ni. Jadi kemudian dia pun buat kenduri, buat makan, minta Gubernur Madinah jemput semua wajib hadir. Dia kata semua hadir tak? Ada 2 orang tak hadir. Siapa dia? Orang alim daripada Maghribi. Paksa dia hadir. Paksa-paksa. Syekh Nuruddin pun pergi ke rumah dia. Tengok-tengok ada lubang. Dah sampai ke makam Nabi. Dan nampak kaki Sayyidina Umar. Kan dia punya turutan tu Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Dia nampak kaki Sayyidina Umar. Mana kalau lambat sikit, jasad Nabi dia dicuri. Jadi Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki ni jasa besar dia adalah menyelamatkan jasad Nabi SAW. InsyaAllah. Jadi dia bernazar, kalaulah andai kata aku berjaya tawan Baitul Maqdis, aku akan buat 2 benda. Satu, aku akan makmurkan Masjid Aqsa dan Masjid Nabi Ibrahim. Yang kedua, aku akan letakkan benda wakaf. Apa wakaf dia? Dia buat 2 buah mimbar. Buah mimbar akan diletakkan, satu dekat Masjid Aqsa, satu dekat Masjid Nabi Ibrahim.
Tapi tak sempat, meninggal dia pada 1174 Masehi. Nazarnya. 1174 meninggal dia. Syahid, tak sempat. Meninggal. Maka perjuangannya diteruskan oleh anak muridnya, iaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Maka Salahuddin Al-Ayyubi kan, maknanya memerangi tentera salib sampai pada tahun 1187 Masehi. 1187 berlaku peperangan Hittin. Tuan ingat tak apa nama perpustakaan ni? Saya sebut tadi. Perpustakaan Hittiniyah. Sempena dengan kekalahan salib di peperangan Medan Hittin. Pasukan salib. Ini. Kan Maktabah Hittiniyah ni. Sempena nama tu. Nama kekalahan salib tu, maknanya kemenangan Islam. Jadi tentera Hittin menang 1187 Masehi. Maknanya Hittin tu jauh, lebih kurang 200 km dari Jerusalem. Maka Salahuddin Al-Ayyubi pun bergerak pergi ke Baitul Maqdis. Kepung Baitul Maqdis. Waktu tu Baitul Maqdis dipimpin oleh satu orang jeneral Raja Salib bernama Balian. Balian kata, sudahlah, dulu kita bunuh 70,000 orang Islam. Kali ini Salahuddin mesti akan balas dendam. Bantai semua. Salahuddin kepung, kemudian Salahuddin hantar utusan, panggil Balian, kita bincang. Jadi dia kata, okey, kita nak perang-peranglah. Okey, maka kita akan perang sampai akhir lah. Maka saya kata, tak perlu. Aku bukan apa, aku nak Baitul Maqdis je. Habis itu dulu 100 tahun dulu lebih kurang 1089, tentera salib datang bunuh 70,000 orang Islam. Mesti kau juga akan buat benda yang sama. Kau akan bunuh 100,000 orang Kristian kat sini. Waktu itu kau ada 100,000. Maka berkata Salahuddin Al-Ayyubi, guru aku berbeza dengan guru mereka. Guru aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami orang Islam berperang dengan adab. Kami tidak akan membunuh anak-anak kecil, orang perempuan, orang tua dan orang tidak bersenjata. Pegang perkataanku, serahkan Jerusalem dengan selamat, aku jamin keselamatan 100,000 orang Kristian daripada Jerusalem. Maka apa kata Balian? Under this term, I'm surrender Jerusalem. Dan terbukti sejarah 1187 orang Islam mengiringi tentera orang salib pergi ke Aqsa meninggalkan Baitul Maqdis. Tak ada seorang pun kena bunuh. Tengok, kita berperang dengan adab. Ya, betul. Orang Israel sekarang berperang bukan dengan adab. Benar. Dia berperang secara psikopat. Tuan-tuan baca psikopat. Ambil perkataan ni, Google nanti. Dia belajar. Gila. Psikopat. Psikopat ni maknanya orang yang lack of empathy. Dan tidak ada belas kasihan langsung dan penyesalan dalam hati dia. Malahan psikopat dikategorikan sebagai mental disorder. Mental disorder ni maknanya gangguan mental. Macam ada jenazah, kau korek lagi mata dia. Budak-budak kau bunuh lagi. Maknanya psikopat. Orang ada psiko. Lepas tu disebut sebagai psikopat state. Pada satu negeri itu kebanyakannya orang psikopat. Benar. Ini bukan kita cakap tau. Presidennya juga kayaknya. Kita berperang dengan adab. Orang Islam dia ada adab dia. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi berjaya menawan Baitul Maqdis pada 1187 Masehi. Dan ketika itu dia meletakkan mimbar gurunya, satu dekat Masjid Aqsa, satu lagi dekat Masjid Ibrahim. Okey, kita dalam tajuk, bukan tajuk perang salib tau, kita dalam tajuk orang Melayu. Iya. Saking ininya lupa je. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan hari ini datang dekat Masjid Aqsa dan juga Masjid Nabi Ibrahim, cuba perhatikan bunga-bunga yang ada di sana. Wah, belum tahu. Teknologi kayu adalah orang Nusantara. Orang Nusantara teknologi kayu. Orang belah Timur Tengah teknologi dia batu, tuan-tuan sekalian. Dia buat bina-binaan batu. Kayu orang Islam daripada Nusantara. Dan teknik membuat mimbar Salahuddin tu, mana sebenarnya wakaf daripada Nuruddin Mahmud Az-Zanki, tapi dinisbahkan Salahuddin yang letak. Mimbar Salahuddin tu tekniknya sama macam teknik membuat istana dan Pulau Meranti
dipasak dan ditanggam. Tak ada satu paku pun, tak ada satu gam pun digunakan. Pasak, tanggam. Itu teknologi orang Melayu. Dan bunga-bunga dia adalah bunga-bunga orang Melayu. Tuan-tuan sekalian, ukirannya orang kali ya? Arab juga menggunakan bunga. Tapi kebanyakan umumnya orang Arab, bunga-bunga itu disusun menjadi geometri. Itu hiasan orang Arab. Kalau tengok yang kita punya bidai ni, itu bentuk bunga. Tapi nampak tak? Bunga tu adalah bentuk geometri. Masa tak? Bunga tu adalah bunga. Itu orang Arab punya teknologi. Ataupun hiasan dia punya. Gaya corak gayanya. Ya. Orang Melayu kita, pokok bunga dia adalah awan larat. Dia ada punca. Dan puncanya itu dia tidak akan menekan kawan dia ada falsafah-falsafah dia. Itulah bunga yang ada dekat mimbar Salahuddin Al-Ayyubi atau mimbar Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zain. Jadi maknanya penglibatan orang Melayu di sana. Dan ada catatannya, Tuan-tuan sekalian. Maknanya ada satu orang ustaz kata, Melayu ikut berperang. Saya tak jumpa benda tu. Kalau tanya saya, wallahu alam. Tapi penglibatan orang Melayu dalam pembuatan, maknanya wujudnya di situ pada 1187 Masehi. Bisa jadi guys, ikut perang juga bisa jadi ya, ikut perang bersama pasukan Salahuddin Al-Ayyubi ya. Kalau memang Islam di Nusantara sudah tersebar, saya rasa sih, karena kan hadis-hadis itu dari dulu juga udah ada kan, berperang ke Syam, ikut perang untuk merebut Masjidil Aqsa, itu udah ada juga perintah-perintah seperti itu. Jadi saya rasa dari seluruh dunia kalau ketika memang kabar itu sudah tersebar, saya rasa sih banyak juga ya kalangan umat muslim dari Nusantara itu yang datang juga ke sana. Ada di situ. Betul. Kita tak tahu ya, buku-buku kita memang diangkut dan dicuri. Iya, benar-benar. Pada pukul 11 lagi dah ada. Okey. Kita pergi belakang lagi ya. Kenapa orang Melayu begitu, maksudnya begitu semangat dengan Palestin, tuan-tuan sekalian? Kita pergi belakang. Saya suka nak bawa tuan-tuan sekalian sejarah yang belakang lagi, pendek cerita. Banyak lagi lah, tapi dah masih tak cukup. Saya ringkas kan. Zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey. Nabi Ibrahim ni dia punya timeline ni bila kurang lebih 1800 tahun sebelum Masehi. Kita 2023 kan? Sebelum dia Masehi. 1800 tahun sebelum Masehi. Nabi Ibrahim berasal daripada Mesopotamia. Mesopotamia ni Mesir, ya? Iaitu kerajaan daripada dua sungai. Egypt. Sungai Dajlah dan Sungai Furat. Sungai Dajlah ni berversi bahasa Inggris dipanggil Sungai Tigris. Tigris daripada tiger. Tigris. Jadi kalau kita tengok, mana Dajlah? Tak nampak pun dalam peta. Sungai Tigris itu adalah Sungai Dajlah. Sungai ini disebut dalam hadis Nabi SAW, besok akan berlaku peperangan besar di antara Sungai Dajlah dan Sungai Furat. Mengeluarkan mas-mas yang berlaku peperangan, ramai akan mati di situ. Di akhir zaman. Ya. Akhir zaman. Nabi Ibrahim berasal daripada Mesopotamia, iaitu kerajaan Ur. Kerajaan Ur. Jadi orang-orang sejarah tanya, Nabi Ibrahim lawan dengan siapa? Dengan Namrud. Siapa Raja Namrud waktu zaman Nabi Ibrahim? Sebab Nabi Ibrahim tak ada catatan dekat Babylon, tak ada catatan dekat Mesopotamia. Tapi raja yang macam-macam Namrud siapa? Tengok timeline dia, banyak ulama berijtihad. Mungkin dan banyak berijtihad antara raja-raja Mesopotamia Ur ni, dia ada satu raja yang memang sangat-sangat macam berkuasa, gagah, sombong dan ada benda mistik, benda pelik. Namanya Gilgamesh. Salinkan dulu, okey? Nanti seperti pernah dengar saya. Gilgamesh. Yang ambil kat kelas ni, ni kita kursus umum tambahkan. Nanti boleh search siapa tu Gilgamesh. Nanti boleh. Adakah Gilgamesh itu Namrud? Boleh cari. Jadi mana Gilgamesh? Jadi dia dibakar oleh Namrud, ataupun mungkin sebagian ulama kata Gilgamesh tu. Maka terselamat daripada api. Selamat daripada api, maka dia pun lari daripada Ur pergi ke Jerusalem, pergi ke Haran, pergi ke Jerusalem waktu itu. Okay. Pergi Jerusalem, kemudian pergi Jerusalem kahwin dengan satu orang bernama Sarah. Siti Sarah. Kemudian daripada Siti Sarah dia pergi ke Mesir. Waktu tu Jerusalem bukan kerajaan besar. Waktu tu zaman Mesopotamia ada dua kerajaan lama. Satu kerajaan Mesopotamia
satu lagi kerajaan Mesir lama, Mesir purba. Kuno Jadi ya, kita kuno. 1800 tahun sebelum Masihi. Oh, berarti bukan, guys. Jadi di Masa kuno Mesir, bukan Mesir ya. Nabi Ibrahim berkahwin dengan satu orang lagi bernama Siti Hajar. Dihajar. Siti Hajar orang Mesir, berarti dipanggil Hajar Masriyah. Orang Mesir bangga Masriyah, ada oh, dua Mesir. orang yang menjadi orang Masriyah. Mesir, jadi dua istri Nabi. Satu istri Nabi Ibrahim, yaitu Siti Hajar. Satu lagi istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu siapa dia? Khadijah. Maria Kibtiyah. Maria Maria Kibti. Kibtiyah itu Kibti itu orang Mesir. Yang orang Mesir kata ada dua orang yang jadi istri Nabi, Nabi kita Muhammad dan Nabi Ibrahim. Kawin dengan Siti Hajar. Balik ke Jerusalem, dapat anak daripada Siti Hajar dulu, diberi nama Ismail. Noel. Pendekkan cerita, Ismail kemudian Allah perintahkan untuk dekat Mekah. Maknanya daripada Bangkok tu turun pergi Kuala Lumpur. Kan? Maknanya turun daripada Jerusalem pergi ke Mekah tu, letak kat sana tu. Jauh jauh. Jauh. Kan? Kemudian berulang alik. Berulang di Jerusalem satu hari, turun malaikat bawa berita kepada Nabi Ibrahim, isteri kau Sarah ni juga akan mengandung. Waktu tu Sarah umur 80 dah. 80 dah. Dia akan mengandung juga anak. Maka Sarah ketawa macam tak percaya, macam macam ya macam tu lah. Ya. Malaikat kata Ibrahim, isteri kau tu sebelah ketawa. Kalau betul kau mengandung dapat anak, lahir engkau namakan dia macam nama gelak dia tu. Itu yang lahir-lahir dia beri nama Ishaq. Ishaq tu dia beri Ahaq dulu. Ishaq. Sebab tu kenapa Ishaq? Nama orang dulu semua Il, Ismail, Jibrail, Mikail. Il tu Tuhan. Maksud Allah lah. Il lah. Dia bilang Ishaq. Okey. Kemudian lahir Nabi Ishaq. Dia kan ada nama Nabi Nabi Ismail. Okey. Catatan daripada Baitul Maqdis, Nabi Ibrahim ada isteri ketiga setelah meninggalnya Siti Sarah. Dia berkahwin dengan satu orang bernama Keturah. Ini Keturah, ya. Keturah ini ya. Tuan-tuan sekalian, Pernah dengar aku. Keturah Pernah kita ni bahas juga. bukan kita punya versi tau. Orang-orang Nasrani ahli-ahli kitab kaji siapa Keturah. Tuan-tuan nanti pergi dekat Amazon kaji tu kan. Pergi type, belilah buku, tambahkan bacaan. Type Abraham and Keturah. Tuan-tuan Check this out. Want a quick and easy way to make tons of pro-looking videos all by yourself? Look no further than akan jumpa kajian-kajian ahli kitab yang diterbitkan mengenai wujudnya satu orang isteri Nabi Ibrahim bernama Keturah. Kita bukan klaim Keturah tu macam kita je. Ini kajian daripada ahli-ahli kitab. Dan ada catatan daripada Baitul Maqdis. Saya pernah tanya Imam Masjid Aqsa. Imam, betul ke ada isteri bernama Keturah? Imam kata betul. Benda itu tak asing kan bagi orang di sana. Kita memang asing sebab kita belajar kafar. Terkonfirmasi lah ya guys. Saya pun mula blog juga. Keturah mandai kita baca dua Keturah pula kan. Habis saya pergi bagi tempat ni benda punya biasa. Dan saya pernah pergi kampung Keturah. Keturah ni orang laut. Dia duduk dekat Ilat. Dekat Ilat ada satu kampung Keturah namanya. Kampung asal dia dari situ. Yang maknanya di situlah. Jadi kalau tuan-tuan nanti tengok buku ahli kitab, maknanya ahli kitab besar yang besar-besar tulis tuan-tuan type nama Abraham and Keturah, ada satu buku kajian anak-anak Keturah ni Nabi Ibrahim suruh pergi ke timur, go to east. Tuan-tuan cari sini buku tu, baca sendiri lah. Menarik ni. Jadi maknanya anak-anak Keturah ini yang pergi ke belah-belah timur ini. Dan ada yang berpendapat anak-anak Keturah ini yang maknanya bercampur-campur darahnya menjadi orang-orang bahagian Nusantara. Wallahu a'lam bisawab. Tapi Nabi SAW menyatakan akhir zaman. Antara yang akan menyemarakkan kebangkitan Islam, panji-panji daripada sebelah timur. InsyaAllah. Anak timur mana? Oleh kerana hadis itu disebut daripada Madinah, mungkin Pakistan, mungkin India, mungkin kita Nusantara, mungkin China, mungkin juga Jepun. Wallahu alam. Kita yang paling timur sih kita sebenarnya. Para sahabat mengislamkan jaluran sebelah timur. Diislamkan sebelah timur. Ada makam sahabat di Guangzhou, China sana itu. Makam sahabat diislamkan jaluran timur ni tentu sudah.
Jadi maknanya kenapa perlu susah payah nak mengislamkan sebab belah timur belah kita ni. Dan orang Melayu kita satu-satunya bangsa yang memang dinisbahkan dengan Islam. Orang Melayu adalah Islam. Tersebut dalam perlembagaan. Macam juga satu bangsa dekat Eropah, bangsa Armenia. Bangsa Armenia dinisbahkan dengan orang yang berpegang dengan ajaran Nabi Isa AS. Lepas tu orang Armenia ada tempat dekat Jerusalem. Jerusalem ni dia ada 4 bahagian. Satu untuk orang Islam, satu untuk orang Yahudi, satu untuk orang Kristian, satu untuk orang Armenia. Kenapa Armenia? Sebab dia satu-satu bangsa yang menisbahkan seluruh bangsa itu adalah orang Kristian. Ortodok kali ya? Macam kita orang Melayu kita. Orang Melayu kan takrifan dalam perlembagaan pun Melayu adalah Islam. Ya, betul. Kebudayaan Melayu dan berbahasa Melayu. Tak ada mana-mana bangsa yang lain yang menisbahkan Melayu itu dengan Islam. Bangsa itu dengan agama Islam. Jadi tuan-tuan sekalian, kalaulah andai kata kajian ni maknanya betul, dah hadis Nabi SAW menyatakan bangsa timur, maknanya antaranya adalah memang kita antara anak-anak timur ni, maka tak mustahil. Mana kebangkitan tu daripada sini betul lah. Dan sebab itu pada kurun ke-15 ahli kitab cuba mengkafirkan balik anak-anak timur. Tuan-tuan, anak kita tingkatan 3 belajar, Portugis tu datang ke Melaka sebab apa? Kan 3G, glory, gospel dan juga gold. Diorang nak cari emas, dia angkut emas. Sebab tanah kita ni ditulis oleh Ptolemy kurun kedua sebagai semenanjung emas, Golden Kersani. Ataupun Aurora Kersani. Golden Kersani, ya. Pernah dengar tak pasal besi Kursani? Ada orang cakap besi daripada Khurasan. Tapi saya kalau melihat buku, saya rasa besi memang tanah Melayu. Sebab Ptolemy menyebut kita Golden Kersani. Memang satu semenanjung yang besi yang hebat-hebat lah kita. Dan memang kalau saya cerita panjang lagi, ada relau besi dan sebagainya. Okey. Menarik guys ya. Bangsa ni. Dikait-kaitkan. Melayu, orang Arab dan orang Bani Israel. Kita nak tengok maknanya kalau Quran menyebut tentang 2 bangsa, Arab dan juga orang-orang Bani Israel dan juga attitude mereka. Orang Arab terkenal dengan pengkhianatan. Umumnya bangsa-bangsa lain ada juga khianat, tapi darah dia ada pengkhianatan kalau dia tidak beriman. Tuan-tuan rujuk surah At-Taubah ayat 97. Surah At-Taubah ayat 97 Allah sebut Al-A'rab asyaddul kufra wad nifaq. Orang Arab kalau tidak beriman paling kufur, paling munafik. Munafik ni maknanya pengkhianatan, paling pengkhianat kalau tak beriman. Hipokrit. Sebab tu sejarah orang Arab penuh pengkhianatan. Tengok sejak daripada zaman sahabat-sahabat lagi. Bagaimana Sayyidina Osman kena bunuh, Sayyidina Ali kena bunuh, Sayyidina Husin kena bunuh. Sayyidina Husin tu dijemput untuk pergi ke Kufah untuk jadi khalifah. Tentera Yazid datang, seorang pun tak bela. Dibiarkan. Cucu Nabi itu maknanya terjadi peristiwa pembunuhan Sayyidina Husin. Pengkhianatan tuan-tuan. Tuan-tuan, kita belajar tombangnya Utsmaniyah, jahatnya adalah Kamal Atatürk. Tapi tuan-tuan kena baca 1916, wujudnya revolusi Arab. Orang Arab semuanya khianat Khalifah Utsmaniyah. Sebab dia nak jadi khalifah, mengganti Khalifah Utsmaniyah. 1916, 1917 Baitul Maqdis jatuh ke British. 1917. Sebab dia kata, okey, kita tombang khalifah, kau lantik kami jadi khalifah orang Arab. Quran sebut Al-A'raf asyaddul kufra wa nifaq. Sekalipun ada ahli tafsir yang kata Al-A'raf sini adalah orang Arab Badui, raja-raja Arab sekarang keturunannya apa tuan-tuan sekalian? Keturunannya apa? Kalau kita sebut Al-A'raf dalam Quran itu adalah orang Badui. Raja Arab sekarang itu orang apa? Adakah bangsawan Quraisy ataupun berasal orang Badui? Kalau ada orang Badui, disebut Quran Al-A'rab asyaddul kufra wa nifaq. Kalau tak beriman, kita tak beriman. Orang Yahudi pula, Quran sebut apa? Paling penakut. Dan memang orang Yahudi ni memang bangsa dia penakut. Ya, benar-benar. Dia tak berani nak menentang mata. Kalau kita pergi, kita tengok dia beralih mata dia. Dan Quran pun sebut bagaimana ketika Nabi Musa ajak berperang, apa? Kau dan Tuhanmu saja yang berperang.
idhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Musa, kau pergilah pegang dengan Tuhan kau. Nanti dah menang tu kau panggillah kami. Betul. Kan sejarah Quran sebut begitu. Dia memang paling penakut. Dia tak berani tuan-tuan sekalian. Dalam darah dia, gen dia ada memang penakut. Kan? Kita bukan buat cerita tau. Tuan-tuan boleh baca psikologi. Jewish psychologist, dia memang bangsa penakut. Ahli psikologis itu pun mengakui, Quran pun juga menyebut begitu. Betul. Orang Melayu kita ada apa tuan-tuan sekalian? Orang Melayu kita. Kalau kajian daripada orang Barat, orang Melayu ni dia ada satu kelebihan, dia memang orang berani. Orang Melayu adalah orang yang berani. Orang Melayu satu-satunya bangsa, mana orang Melayu sebenarnya orang Melayu ataupun bangsa Nusantara, dia ada apa dipanggil sebagai amuk. Tuan-tuan pernah dengar? Amuk dalam kamus tu berasal daripada perkataan Melayu. Amuk ni bukan mengamuk laki bini tu bukan mengamuk laki bini. Abang nak kahwin lagi malu pinggan, itu mengamuk Mengamuk. Amuk ni sampai satu stage dia dah tak takut mati dah. Benda tu ada gen kat tuan-tuan sekalian. Masya Allah. Tuan-tuan kalau beriman ada nekat, tuan-tuan jadi orang yang berani. Ya betul. Itu bukan kita claim sebab kita orang Melayu kita orang Melayu berani tau. Kita bukan claim. Itu kajian daripada Barat sendiri pun mengakui orang Melayu itu dia ada amuk. Amuk tu maknanya dia berani mati. Dia macam tak takut matilah. Kan? Sebab itu tuan-tuan mungkin juga benda itu yang Nabi bagi him besok baginya pasukan semaraknya kebangkitan Islam daripada bangsa-bangsa sebelah timur ini. Amin. Kita lah antara salah satunya bangsa Melayu yang bercampur-campur berbagai-bagai bangsa. Macam kita ni sebagai koleksi semua bangsa Muslim di dunia yang berada dengan orang Melayu. Hari ni kalau tuan-tuan pegang pasport Mesir, tuan-tuan confirm kena tahan dekat immigration. Muka Jawa Melayu tapi pegang pasport Mesir. Saya orang Arab. No, tak percaya dia. Tuan-tuan pegang pasport Turki kena tahan confirm. Kau ni muka bukan macam orang Turki. Tapi orang Melayu, muka Jawa ada, muka Cina ada, muka Turki ada, muka Arab ada, muka Bengali ada. Muka apa yang tak ada? Tak depan saya ni. Kita gabungan semua bangsa tu kan. Sebab tu banyak bukan kita bukan claim banyak bangsa ulama-ulama kata kebangkitan akhir zaman tu memang amin. Antaranya adalah belah-belah kita di Indonesia. Amin. Jadi mudah-mudahan buat persediaan, tingkatkan diri, tingkatkan iman, tingkatkan ilmu, tingkatkan kefahaman, bukan semangat semata-mata. Kita kena kenal leluhur kita punya sejarah kita punya jati diri kita, dan kita kena kenal apa yang membuat kekuatan kita itu Islam itu sendiri untuk kita menjadi sebuah bangsa yang hebat sebagai bangsa Muslim di akhir zaman. InsyaAllah jumpa malam esok. Aku ulu qauli ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itu tadi kajian yang cukup panjang tapi banyak hal-hal yang menarik yang saya dapatkan di sini. Salah satunya tadi ya gen amuk itu amuk yang ada di darah orang-orang Melayu. Ada istilahnya orangnya nggak takut mati gitu guys. Ini sebenarnya memang jika seseorang memiliki keimanan gitu kan, terutama memang ketika dia membela sesuatu yang hak, yang benar, saya rasa memang itu ada benarnya juga ya. Mereka nggak akan takut mati gitu, karena mereka sebenarnya seperti di hadis gitu kan, orang yang syahid itu sebenarnya hidup di sisi Allah, bukan mati gitu kan. Dan saya rasa dengan keyakinan itu ada benarnya juga menurut aku guys. Lalu tadi keturah kita pernah juga singgung di konten-konten yang terdahulu, juga kita pernah simak, pernah reaksi, tapi tidak sedalam ini mungkin. Tapi ini juga nggak terlalu detail ya. Tapi ada beberapa yang memang saya baru dengar juga. Dan saya rasa juga nanti ke depannya, saya rasa guys ya, saya juga memiliki keyakinan bahwa memang orang Melayu Nusantara, orang Nusantara ini ya, terutama Melayu. Memang Melayu ini kadang-kadang kita istilahkan tuh dengan Islam guys, karena di Jawa itu kan Islam, karena memang ada di bagian dari Indonesia yang memang bukan Islam kan, ada juga di daerah-daerah di agak ke timur sana, itu kan nggak sesuai juga dengan hadis Nabi gitu kan, karena yang timur yang dimaksud adalah kan orang-orang yang Muslim gitu kan ya, Melayu ini gitu guys. Nah, sedangkan Melayu yang pemahaman dari Malaysia itu kan, Melayu itu ada Indonesia, ada
Malaysia, bahkan dari sedikit dari Thailand juga kan, dari Campak sana ada juga. Nah, ini saya rasa mungkin jika memang benar timur kita malah adalah yang bagian paling timur gitu kan. Jadi kita sangat timur banget sebenarnya gitu guys. Kalau memang lihatnya dari posisi di Arab sana gitu. Saya rasa memang orang Melayu ini akan ikut serta guys ya, akan berkontribusi dalam peperangan nanti akhir zaman. Panji-panji dari timur itu saya rasa juga memiliki keyakinan sih guys. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang memiliki keimanan itu yang kuat, yang mungkin kita juga bisa nanti berpartisipasi jika memang waktunya telah tiba guys. Amin ya, mudah-mudahan Allah kuatkan tekad kita, keimanan kita untuk bisa memperjuangkan Islam bersama-sama nanti guys, insya Allah guys ya, jika waktunya memang sudah tiba. Oke, sekian dulu mungkin untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.